Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kumpulan kami ingin membentangkan tentang jentera pertanian. Ini merupakan ahli kumpulan kami. Yang pertama ialah saya, Muhammad Ikhwan bin Muhammad Fauzi. Yang kedua ialah Muhammad Humam bin Muhammad Amran. Yang ketiga ialah Muhammad Akil Akram bin Muhammad Noh. Yang keempat ialah Muhammad Fikri bin Muhammad Arifin. Dan yang terakhir Wan Amirul Aiman bin Wan Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wan Amirul Aiman bin Wan Sulaiman bernombor 04 DPT Dr. F1015. Saya akan membentangkan mengenai pengenalan. Pertama, jentera pertanian berkaitan dengan struktur dan peranti mekanikal yang digunakan dalam aktiviti pertanian. Jentera ni dia merupakan sebuah keperluan atau kemudahan yang digunakan dalam pertanian. Terdapat pelbagai jenis alatan untuk pelbagai kategori penggunaan, daripada alat tangan dan alat kuasa hingga ke traktor dan pelbagai jenis alatan ladang yang digunakan atau dikendalikan. Dalam pertanian banyak alatan dan kegunaan dia dalam pelbagai sektor pertanian. Contohnya untuk ladang, bajak dan sebagainya lah. Seterusnya, kemudahan ini harus ada di setiap ladang. Walau bagaimanapun, saiz dan reka bentuk bengkel harus sepadan dengan saiz ladang dan kerja yang akan dijalankan di dalam bengkel. Kemudahan untuk bangunan jentera ini diperlukan oleh diperlukan setiap ladang-ladang yang besar ataupun yang kecil, kerana ia merupakan satu kemudahan yang penting. Seterusnya, kemudahan bengkel hendaklah dengan menggunakan kos yang lebih efektif, iaitu penjimatan yang mencukupi harus direalisasikan. Untuk pembinaan sebuah bangunan untuk jentera dan peralatan pertanian, perlulah menggunakan modal yang kalau boleh kurangkan penggunaan modal untuk lebih efektif dan kena dengan bajet yang ada. Yang terakhir ialah traktor dan mesin pertanian yang lain akan berfungsi dengan lebih baik apabila diperlukan, jika ia terus lalu disimpan di bawah penutup semasa tidak digunakan dan diberi pemerhatian lekat di luar musim. Kalau nak simpan jentera atau mesin pertanian ni, seeloknya memerlukan sebuah penutup macam nak tutup jentera atau peralatan tu supaya tidak berlaku sebarang kerosakan sekiranya berubah musim dan sebagainya. Pelan bangunan. Dalam bangunan untuk mesin-mesin ataupun jentera pertanian ni terdapat beberapa bahagian, iaitu yang pertama ialah ruang untuk meletakkan atau memarkingkan jentera-jentera sekiranya ianya tidak beroperasi. Bahagian kedua, dalam dekat tempat jentera-jentera tu mestilah sesuai dengan ukuran jentera, luas dia, dan ianya muat untuk jentera diparkingkan dalam masa yang panjang sekiranya ianya tidak beroperasi. Bahagian seterusnya ialah bahagian untuk membaiki jentera. Untuk bahagian membaiki jentera ni mestilah ia sesuai untuk dijadikan sebagai tempat untuk membaiki,
dan peralatan-peralatan untuk membaikinya juga lengkap di situ. Ianya juga mestilah mematuhi keselamatan-keselamatan yang telah ditetapkan supaya tidak berlaku sebarang kemalangan. Bahagian seterusnya ialah tempat simpanan untuk bahan mudah terbakar seperti minyak dan sebagainya. Seterusnya ialah tempat simpanan untuk racun-racun yang berbahaya dan beracun lah. Yang terakhir ialah tempat untuk pejabat, iaitu pejabat utama untuk ladang tersebut ataupun pejabat untuk mekanik-mekanik yang bekerja di ladang tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umam bin Muhammad Amran. Nombor pendaftaran saya ialah 04 DPT 20F 1009. Dan dari keselamatan kerja. Okey, jentera pertanian merujuk kepada sebarang mesin atau alat yang digunakan dalam setiap peringkat pengeluaran. Kesemua jentera ini menggunakan kuasa mekanikal, dengan itu mempunyai bahaya. Ciri yang sama dengan semua mesin industri dan domestik. Jentera pertanian hari ini sangat khusus dan direka untuk melaksanakan banyak tugas yang berbeza-beza. Macam-macam jenis pertanian lah. Okay. Seterusnya, yang pertama ialah mata receh. Mata receh dicipta apabila tepi dua objek digerakkan cukup rapat bersama untuk memotong bahan lembut seperti dalam kes contohnya sepasang gunting atau gerimit. Mata pemotong dicipta apabila objek tunggal bergerak dengan kuat atau cukup pantas untuk memotong seperti dalam kes bilah sawit. Kedua-kedua mata receh dan pemotongan dicipta pada mesin yang direka untuk memotong seperti dalam penuai. Pada mereka yang tidak direka untuk memotong seperti dalam gerimit, mereka adalah bahaya kerana daya pemotongan mereka dan kerana mereka sering bergerak dengan pantas sehingga mereka mungkin tidak kelihatan. Ia boleh menjadi mudah untuk melupakan bahawa mereka sedang beroperasi. Oleh kerana itu, beberapa titik pemotongan dan receh tidak boleh dijaga. Adalah penting untuk mengetahui bahaya dan berhati-hati terutamanya beroperasi. Ia juga penting untuk memberi amaran kepada orang lain dan menjaga keselamatan mereka kerana bahaya objek yang dilempar semasa menggunakan peralatan jenis pemotongan. Okey, yang kedua ialah red point. Aci berputar ialah punca kemalangan titik bungkus yang paling biasa. Walaupun mana-mana bahagian mesin terdedah yang berputar boleh menjadi titik bungkus, kaf lengan, kaki seluar atau hanya seutas benang boleh menangkap bahagian yang berputar dan mengakibatkan kecederaan serius. Keterikan dalam mata pemeluk boleh menarik anda ke dalam mesin atau pemakaian menjadi sangat ketat sehingga anda remuk atau lemas. Dalam kes lain, anda boleh tercampak, hilang keseimbangan dan jatuh ke bahagian mesin. Malah aci bulat sempurna boleh menjadi bahaya jika terdapat tekanan yang mencukupi untuk menahan pakaian terhadap aci. Okey, sambungan universal, kunci dan pengikat juga boleh menyangkut pakaian. Periksa semua peralatan untuk potensi titik bungkus dan lindungilah peralatan yang boleh dilindungi. Letakkan amaran pada mereka yang tidak boleh ditutup atau cat mereka dengan warna terang supaya orang boleh nampak kata itu adalah bahaya. Okey. Seterusnya ialah crash point. Titik crash point adalah titik penghancuran. Dua objek bergerak ke arah satu sama lain atau satu objek bergerak ke arah yang pegun. Contohnya, memasang traktor pada peralatan boleh mewujudkan titik hancur yang berpotensi. Kegagalan menyekat peralatan dengan selamat boleh mengakibatkan kecederaan remuk yang membawa kepada maut.
bicu mungkin tergelincir, hos atau sokongan atas mungkin pecah atau peralatan mungkin bergolek jatuh. Pastikan anda mengambil langkah berjaga-jaga tambahan apabila bekerja dengan jentera yang dinaikkan untuk sebarang sebab. Okey. Yang seterusnya ialah freewheeling parts. Banyak bahagian mesin terus berputar selepas kuasa dimatikan. Contohnya ialah kepala pemotong penuai makanan ternakan. Jangan sesekali menyentuh bahagian ini sehingga ia bergerak sepenuhnya. Ini mungkin mengambil masa selama beberapa minit. Okey, yang seterusnya ialah spring. Mata air biasanya digunakan untuk membantu mengangkat peralatan seperti penyerak hentakan dan untuk memastikan tali pinggang ketat dan mungkin menyimpan tenaga tersimpan yang berpotensi bahaya. Spring di bawah mempatah akan mengembang dengan kuat apabila dilepaskan dan spring yang ditegangkan oleh mengecut dan cepat apabila dilepaskan. Ketahui arah mana spring akan bergerak dan bagaimana ia boleh menjejaskan bahagian mesin lain apabila dilepaskan dan jauhi laluannya sekiranya anda sayangkan nyawa. Okey, yang seterusnya ialah pull-in points. Titik tarik masuk biasanya berlaku apabila seseorang cuba mengeluarkan bahan tumbuhan atau halangan lain tersangkut pada gulungan suapan atau bahagian jentera lain. Sentiasa matikan kuasa sebelum cuba mengosongkan peralatan yang dipalamkan. Maklumat dan cadangan yang terkandung dalam penerbitan ini boleh dipercayai dan mewakili pendapat pakar kontemporari mengenai bahagian subjek. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Ikhwan bin Muhammad Fauzi. Nombor pendaftaran saya ialah 04 DPT 20S1021. Hari ini saya ingin menerangkan tentang papan tanda yang berkaitan. Papan tanda keselamatan adalah sejenis tanda yang bertujuan untuk memberi amaran bahaya, menunjukkan tindakan wajib atau penggunaan peralatan pelindung diri yang diperlukan, melarang tindakan atau objek, mengenal pasti lokasi alat pemadaman kebakaran atau keselamatan, atau menandakan laluan keluar kecemasan. Papan tanda keselamatan di kawasan jentera dan peralatan pertanian. Yang pertama ialah jentera pertanian sedang beroperasi. Ladang boleh menjadikan tempat berbahaya dengan peralatan seperti penuai gabungan, traktor dan mesin pemprosesan. Kanak-kanak amat berisiko. Paparkan tanda keselamatan penting ini untuk memberi amaran kepada mereka tentang kemungkinan bahaya. Nombor 2 ialah penyimpanan bahan kimia. Pekerja yang tidak berpengetahuan atau tidak dibenarkan boleh membahayakan rakan sekerja anda yang lain dan kemudahan anda. Ingatkan semua orang tentang bahaya serius dengan tanda kawasan penyimpanan bahan kimia yang terang. Yang ketiga ialah berhati-hati lumpur di atas jalan. Tanda ini sesuai digunakan sebagai tanda amaran di mana terdapat kemungkinan lumpur di atas jalan. Direka bentuk untuk digunakan di luar dalam pelbagai situasi di ladang, estet dan jalan raya yang mungkin terdapat lumpur. Ia kalis air sepenuhnya dan digunakan untuk memaklumkan dan memberi amaran kepada orang ramai tentang potensi bahaya yang mungkin ada dan penjagaan harus dilaksanakan. Yang keempat ialah tanda bahan mudah terbakar. Simbol bahan kimia di samping menunjukkan bahawa bahan tersebut bersifat mudah terbakar. Bahan mudah terbakar dibagi menjadi dua jenis, iaitu extremely flammably, amat sangat mudah terbakar, dan highly flammably, sangat mudah terbakar. Bahan dengan label extremely flammable memiliki titik nyala pada suhu 0 darjat
darjah Celsius dan titik didih pada suhu 35 darjah Celsius. Bahan ini umumnya berupa gas pada suhu normal dan disimpan dalam tabung kedap udara bertekanan tinggi. Fresh R untuk bahan amat sangat mudah terbakar adalah R12. Bahan dengan label high flammable memiliki titik nyala pada suhu 21 darjah Celsius dan titik didih pada suhu yang tak terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akid Akram Makno. Nombor pendaftaran saya 04 DPT 20F1017. Okey, saya akan menerangkan tentang prosedur operasi standard semasa menjalankan mesin. Yang pertama adalah harbour safety, keselamatan am. Jangan tergesa-gesa menyelesaikan tugas atau mengambil jalan pintas. Risiko kecederaan meningkat dengan tergesa-gesa. Sentiasa berwaspada, banyakkan berehat, elakkan waktu kerja yang panjang dan bekerja pada masa yang paling terdedah kepada keletihan. Elakkan ubat-ubatan dan bahan lain yang mungkin mengganggu keupayaan anda untuk kekal berjaga-jaga dan mengendalikan peralatan dengan selamat. Seterusnya, matikan semua jentera ladang sebelum keluar dari kenderaan. Baca dan patuhi pengendalian dan penyelenggaraan pengeluaran cadangan serta kenyataan berjaga-jaga. Sebelum memulakan kerja, tentukan sama ada pekerja, pelawat atau haiwan lain akan turut melakukannya berada di padang di mana peralatan penuaian akan digunakan. Beri amaran kepada individu di mana peralatan penuaian akan digunakan dan elakkan mengubah rancangan penuaian ladang tanpa memberi notis awal kepada penyelia atau orang lain yang mungkin berada di lapangan. Ia adalah tanggungjawab pengendali peralatan untuk mengawasi manusia dan haiwan di padang dan mengelak daripada mencederakan pejalan kaki. Seterusnya, keselamatan jalan raya. Yang pertama, buat kenderaan sesempit mungkin dengan melaraskan halangan, memunggah lipat gerimit atau mengalih keluar tajuk. Yang kedua, pastikan bahawa peralatan yang sesuai mempunyai pergerakan perlahan yang terang dan reflektif, tanda kenderaan. Seterusnya, gunakan lampu amaran atau penyiar apabila boleh. Memberi isyarat kepada semua seleko, patuhi semua undang-undang kenderaan bermotor. Selain itu, operasi lapangan. Berhati-hati bahawa kestabilan kenderaan berubah apabila tangki dipenuhi dengan biji ring. Pusat graviti menjadi lebih tinggi dan kenderaan akan lebih terdedah kepada typing, terutamanya dengan kelajuan tinggi dan seleko. Jangan panjangkan ketinggian tangki biji ring melebihi apa yang disyorkan oleh penggilang. Apabila beroperasi di atas bukit, buat pusingan lebar. Seterusnya, hand sprayer. Yang pertama, peralatan yang bocor membasahi punggung dan kaki operator. Keadaan kerja panas meningkat penyerapan operator. Penggunaan alat tangan yang salah boleh menyebabkan semburan pada kaki dan kaki membawa kepada kadar penyerapan kulit yang tinggi. Penyemburan melebihi ketinggian bahu boleh menyebabkan pengendali dilindungi oleh hembusan balik kabus membawa kepada pendedahan kulit ditambah kabus yang disedut. Kaki dan kaki boleh disembur oleh kabus yang terpesong dari tumbuhan dan tanah. Jika tekanan adalah terlalu tinggi, kabus halus akan terhasil dan boleh meniup semula pada pengendali. Akhir sekali, penyerapan adalah melalui kulit dan penyudutan. Akhir sekali adalah drill seeder. Semak keselamatan operasi. Yang pertama, jauhkan bahagian mesin yang bergerak.
memastikan mekanisme pemeteran benih berfungsi dan dalam keadaan baik. Pastikan mekanisme penundaan, pinion pengaman dan rantai keselamatan berada dalam keadaan baik. Pastikan kolter dalam keadaan baik. Memastikan punca kuasa ke corong ditanggalkan sebelum membuka penutup. Seterusnya, pastikan penutup corong dikunci selepas diisi dengan biji benih. Dan akhir sekali, memastikan tiada orang atau haiwan terancam semasa mengendalikan peralatan. Setakat itu daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Fikri bin Muhammad Arifin. Nombor pendaftaran 04 DBT 20F 1005. Saya ingin menerangkan tentang penyelenggaraan pencegahan. Penyelenggaraan rutin. Semua penyelenggaraan rutin hendaklah didokumentkan dengan betul dan mudah diakses oleh semua orang yang bertanggungjawab menyelenggara peralatan. Dokumentasi sedemikian hendaklah termasuk peralatan, umur, tempoh selang, perkhidmatan, nombor alat ganti yang kerap digunakan dengan kos yang berkaitan dan tarikh jenis perkhidmatan yang dilakukan. Penyelenggaraan luar musim. Penyelenggaraan pencegahan luar musim biasanya lebih terlibat. Pada masa inilah peralatan sepatutnya dibongkar sebahagian atau sepenuhnya untuk pemeriksaan dan pembersihan yang lebih terperinci. Di Bangsawan Institut Penyelidikan, kami menggunakan masa ini untuk memeriksa peralatan kami dengan teliti bagi memastikan cekap dan prestasi yang boleh dipercayai. Selain itu, penyelenggaraan harian. Pencegahan harian boleh semudah membersihkan, pelincir dan pemeriksaan peralatan seperti corak haus yang tidak normal di sekeliling bahagian yang bergerak, ketegangan tali pinggang, rantai yang betul, keselamatan penempatan dan fungsi pelindung, cecair bocor dan pelinciran yang betul. Penyelenggaraan pencegahan. Penyelenggaraan pencegahan adalah kurang tekanan daripada penyelenggaraan reaktif yang menghasilkan lebih banyak operasi yang cekap sambil menyumbang kepada keuntungan. Apabila melakukan sebarang penyelenggaraan atau pembagian peralatan, sentiasa rujuk kepada manual pemilik khusus model dan manual teknikal. Discussion. Kita mestilah menjaga jentera pertanian ketika menggunakan semasa melakukan aktiviti pertanian mengikut peraturan yang dikeluarkan oleh pihak yang memberi arahan. Selain itu, kita juga perlu memastikan alat yang sesuai apabila aktiviti pertanian seperti alat pembajak. Seterusnya, kita perlu peka dengan keadaan sekitar untuk mengelakkan diri dari berlaku kemalangan yang serius. Dengan itu, kita hendaklah mengikut papan tanda yang disediakan seperti ada lumpur di atas jalan yang dapat menyebabkan kereta tersangkut di dalam lumpur. Selain papan itu, ada juga papan api yang menunjukkan bahan yang mudah terbakar untuk mengelakkan kecederaan kepada pemandu traktor. Alat-alat juga disimpan dengan rapi kerana ia boleh digunakan dalam masa yang panjang dan boleh digunakan oleh orang lain pada masa yang akan datang. Bangsa perlu juga dijaga bagi mengelakkan daripada rosak. Dengan itu, sentiasa memeriksa keadaan bangsa supaya selamat. Bangsa juga perlu dicat untuk kelihatan kemas. Bagi menguruskan jentera untuk menjadikan lebih baik dengan belajar prinsip-prinsip pengurusan yang dikemukakan apabila menjalani kursus. Di samping itu, kita juga mesti pandai menganggar kos yang ingin digunakan ketika memilih jentera atau alat dan seluruh sistem. Oleh itu, sebagai petani yang bagus, kita perlu meningkatkan kecekapan dalam melakukan kerja-kerja. Ia dapat mengurangkan kos
dan dapat menjimatkan masa. Secara tuntasnya, kita mestilah membuat rancangan dalam jangka masa yang panjang ataupun pendek untuk mengenal pasti kerosakan pembelian barang, jentera dan peralatan pertanian. Akhir sekali, menyimpan rekod pembelian dan kerosakan barang amat penting kerana kita dapat mengetahui barang-barang yang masih berfungsi ataupun tidak. Kerana ia juga dapat menyebabkan kemalangan kepada petani yang ingin menggunakan jentera dan alatan. Daripada kumpulan kami, terima kasih. Assalamualaikum.